Okey, kita start untuk kelas malam ni. Suara dengan clear. Okey, kita punya communication boleh tulis dekat chat. Boleh tulis dekat chat. Okey, baik. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join untuk kelas malam ni. Kelas asas saham lah, basic pasal saham. Okey, saya akan cerita tajuk ni, topik-topik yang akan kita cover. Apa itu saham, CDS account, jenis-jenis analisis di dalam saham, basic terminologi dalam saham, level-level traders dan juga FAQ lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh utarakan di ruangan chat. So saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin lah. Okey, terlebih dahulu terima kasihlah semua yang join dan juga yang menderma untuk projek kita punya projek Al-Fat. Kita nak jadikan van jenazah untuk kelas malam ni yang terkumpul setakat pukul 9 tadi dalam RM364. Okey, terima kasih kepada semua penderma. Okey. Okey, saya bermula dulu dengan basic sekali lah, apa itu saham, dan kalau ada apa-apa soalan boleh utarakan di ruangan chat, so saya akan jawab. Okey, apa itu saham? Okey, saham. Okey, saya teruskan ke next slide. Okey, sorry. Sebelum kita start, kita doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Subhanallahul azim. Okey. Kita bermula dengan maksud apa itu saham. Okey. Maksud saham, trading saham adalah apabila kita membeli sesuatu saham pada satu harga dan kemudian kita menjual pada satu harga yang lain. Itu maksud trading saham. Dari segi hukum pula, hukum trading saham adalah harus dengan syarat kita beli kaunter yang syariah sahaja. Macam mana nak tengok syariah nanti saya akan tunjuk kejap lagi. Dan apabila kita untuk trading saham, syarat pertama kita kena ada akaun kita kena ada platform untuk kita jual beli saham. Dan salah satu broker company yang kita boleh guna untuk jual beli saham adalah M+. M+, kita boleh kadang-kadang bila kita daftar tu kita boleh tick kita punya akaun tu kita nak syariah sahaja. So kita boleh beli kaunter yang syariah sahaja. Kalau kita beli kaunter yang non syariah dia akan fail. So ni salah satulah M+. Dan ada satu laman web kalau kita nak semak, malaysiastock.biz, untuk kita semak syariah ataupun tidak. Okey, saya akan tunjuk. Okey, ni dia punya laman web. malaysiastock.biz. Okey, sebagai contoh kita nak tengok saham contoh, kita nak tengok Asia sebagai contoh. Asia. Okey, kita type dekat search ni, kita tekan Asia. Okey, lepas tu okey, kita tengok dia punya corporate information. Ni salah satu website lah. malaysiastock.biz. Ada website link, ada Asia Group Berhad,
Simbol dia Asia 5099, dia dekat main market dan syariah dia tanda right compliant. So dia dalam sektor consumer product dan services. Okey, dan saya tunjuk lagi satu contoh kaunter apa. Biasanya kaunter bank yang banyak tak syariah. Kasbek lah, confirm kan? Ada tak Kasbek? Hong Leong. Tak ada. Sekejap. Kaunter apa contoh kaunter tak syariah? So boleh search dekat sini lah. Kalau tak syariah, dia akan tulis contoh Hong Leong HLB Bank. So ni dia akan tulis corporate name Hong Leong Bank Berhad, simbol dia HL Bank 5819 dan syariah non compliant. So kat sini kita dapat tengok dia tak syariah compliant. Okey, berbalik pada sini. Syariah compliant ni kalau kita nak check tu salah satu tempat dia lah, dan contoh Asia tadi bila kita check dia syariah. Dan sesuatu kaunter tu tak akan selamanya dia syariah. So dia kena akan disemak oleh satu suruhanjaya lah yang semak dia syariah ke tak. So mungkin dia boleh bertukar tak syariah dan mungkin dia akan bertukar ke syariah. So kita kena selalu check. Sebab dia ada satu badan yang monitor benda tu. Okey. Okey, seterusnya masuk saham. Saham ni adalah pemilikan sesebuah syarikat. Okey, sesebuah syarikat tu bila kita nak invest, kita nak beli saham dia, syarikat tu mestilah berstatus berhad. Syarikat berhad sahaja. Sebagai contoh macam Asia tadi, Asia berhad. So dia company ni dia terbitkan, dia apungkan dia punya saham di bursa untuk bagi public beli dia punya saham. Sebagai contoh, Asia dia ada dua orang, contohlah kan, Tony Fernandez dengan Kamarudin, satu lagi Kamarudin Meranum kan. So dia contohlah, seorang 40%, seorang lagi 40%. So dia nak apungkan 20% di bursa. So 20% tu yang diapungkan. Tujuan dia apungkan di bursa ni sebab dia nak modal lah biasanya. Dan bila dia apungkan, dia terbitkan saham dia di bursa, syarikat tu kita dapat tengok A sampai Z daripada details untuk company tu. Kita dapat tengok dari segi financial dia, dari segi siapa pemilik saham, untung dia berapa, loss berapa, semua kita boleh tengok apabila syarikat tu apungkan dia punya bursa. Ya. Minta silent Okey. Dan sebab company ni apungkan dia punya saham, salah satu sebab dia nak modal yang cepat lah. So ada pro and con dia lah untuk dia apungkan. Okey. Seterusnya, jenis-jenis market yang ada di Bursa Malaysia. Dekat Bursa Malaysia ada 3 market yang kita boleh yang kita tahulah. Okey, yang pertama main market. Biasanya main market ni adalah pasaran terbesar dengan penyenaraian lebih daripada 800 syarikat dekat main market. So untuk company tu masuk dekat main market, syarat dia lebih ketat berbanding dengan market yang lain. So ada dia punya term and condition lah yang dia kena patuh, dan dia kena capai syarat dari segi saiz syarikat, kualiti dan operasi lah. Okey, yang kedua adalah ACE market. So ACE market ni dia punya syarat tu kurang ketat sikit berbanding dengan main. So dekat ACE market ni biasanya
syarikat yang ada prospek pertumbuhan yang baik. So dekat East Market dekat Malaysia ni ada lebih kurang dalam 100 lebih syarikat yang berdaftar di East Market. Dan yang ketiga, Lead Market, LEAP, Lead Market. Yang kita boleh beli saham biasanya dekat Main Market dengan East Market lah. So dekat Lead Market ni biasanya dia disclose kepada investor-investor yang tertutup saja. So dia tak open kepada public dekat Lead Market. Yang kita boleh invest, yang kita boleh beli saham tu biasanya di Main Market dan East Market sahaja. So macam tadi contoh sini ni dia ada tulis Main ke East ke, macam Hon Leong ni dia dekat Main, Asia tadi pun dekat Main Market. So kalau company tu dekat Main Market tu dia punya struktur tu lagi besar compare dengan East Market lah. Okey. Seterusnya, untuk kita trade saham, untuk kita terlibat dengan trade saham di Malaysia ni, kita perlukan ada CDS account. So CDS account ni, CDS tu stand for Central Depository System. So CDS account ni paling basic lah. Kalau kita nak jual beli, so saham ni kita kena nak beli saham syarikat tu kan. So platform yang kita kena guna CDS account. Tak kisah, dekat Malaysia ada banyak broker saham lah. Kita panggil broker saham lah. Dia ni macam orang tengah antara bila kita nak beli saham sebuah syarikat tu, dia adalah orang tengah. So kita kena beli saham syarikat tu di platform CDS account. So salah satu yang paling popularnya, macam saya listkan gambar ni, M+, UOB Kay Hian, Rakuten, banyak lagi lah. So kejap lagi saya akan senaraikan. Dan antara yang paling senang adalah Rakuten. Rakuten ni kita tumpang dia punya account. Okey, Rakuten. Rakuten sebab kalau Rakuten ni dia adalah company startup Rakuten ni. Silap saya daripada Jepun. So dia masuk Malaysia, nak buka account beberapa jam saja. Sebabnya kita bukan tak rumit dia punya proses. Kita sign up, kita kena upload kita punya dokumen, IC macam tu. Lepas tu bank statement tak silap saya. Lepas tu dalam beberapa jam dia approve, terus boleh beli saham lah. So sebab salah satu sebab dia Rakuten ni dia bukan atas akaun kita, tapi kita tumpang atas nama Rakuten. Dia startup company. Dan dia punya charge pun agak murah lah. Rakuten tak silap saya dalam RM7. Sekali kita beli RM7, kita jual RM7. So depends kepada amount kita belilah. Okey, antara broker yang lain macam saya bagi tahu tadi, M+, UOB Kay Hian. Okey. Untuk next slide ni saya ada buat comparison. Broker-broker saham di Malaysia. So broker-broker saham ni dia di-endorse oleh Suruhanjaya Security. So setiap company broker ni ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. So kalau tengok comparison ni ada boleh Google lah. Google comparison company broker saham, biasanya dia akan keluar. Ni saya ambil dekat website tak ingat website apa. iInvestor ni, iInvestor.com. So yang dalam list ni ada banyak. Okey. Untuk salah satu dia Affin Huang Capital. So dia ada rating dia 3 star. So trading limit berapa, payment method macam mana. So dia punya persen brokerage fee lah biasanya orang tengok. So minimum dia agak tinggi lah, RM28. So equity yang kedua, intraday ni RM12, minimum RM28, mahal juga. So antara yang termurah, kalau tengok dekat sini, BIMB, CIMB pun ada, Hon Leong Bank ada, biasanya bank lah. Jupiter RM10. So ada kelemahan dan kelemahan masing-masing. Boleh tengoklah. Dan antara yang biasa kita guna ni macam M+, Kentrade, Kenanga, ada Maybank, Mercury Securities, Public Bank. So kalau tengok M+ ni
dia punya minimum RM8. Sekali kita beli tu dia charge kita RM8. So kita jual pun RM8 juga. So ada percentage lah, kalau lebih daripada 50k berapa persen, lebih daripada 50k 0.05%. Kalau intraday pula maksud dia beli hari ni jual petang, so hari yang sama dia charge 0.08%. Okey, yang seterusnya ada Rakuten. Macam saya bagi tahu tadi, Rakuten minimum dia RM7. So agak murah lah untuk account. Dia ada 3 jenis account yang kita boleh buka: cash upfront, kontra, Raku margin. So kalau yang basic ni cash upfront lah biasanya. RM7 dia charge. Kita beli dia charge RM7, jual pun charge RM7. So boleh tengok dia punya benefit apa semua ni lah. Okey, RSB ada RM12 minimum. RSB Trade Smart minimum RM28. So kalau boleh try cari yang murah lah dia punya fee. Okey, lepas tu next SJ Securities RM12 minimum. Lepas tu TA dan satu lagi UOB Kay Hian. Murah jugalah UOB Kay Hian ni. Minimum dia RM8. Intraday 0.1%. Okey, ni antara broker-broker yang ada di Malaysia. So boleh pilih je salah satu, dan paling saya rasa paling majority saya rasa M+ lah rasanya. Sebab saya pun pakai M+ dan UOB Kay Hian. Saya ada dua ni. Dan adalah dia punya UOB ni dia ada trading tools, ada tech analyzer, dan biasanya dia kalau nak itu sikit yang ada boleh stock limit. So UOB Kay Hian dengan M+ ni setakat ni saya guna okey lah. Okey, seterusnya. Okey, salah satu sebab juga kenapa UOB Kay Hian dengan M+. Sebab nak buka dia murah. Saya bayar tak silap RM10 je nak buka akaun. Saya ada ada kawan recommend seorang broker ni, saya contact dia, bayar RM10. Lepas tu kena print borang, kena isi nama details lah, kena salinan IC, kena account bank. So proses dia yang kalau yang ni compare dengan Rakuten lama sikit. Kalau yang ni dia ambil masa dalam 2 ke 3 minggu. Depends lah. Depends kepada pengesahan daripada syarikat tu. Okey. Seterusnya. Okey, 3 komponen untuk berjaya di dalam saham. So saya listkan ada 3 komponen yang kita kena meet untuk kita berjaya dalam trading saham lah. Satu, kita kena set kita punya goals. So kita nak set kita punya income daripada saham ni berapa. Dan biasanya apa yang team Easy Trade buatlah, kita tak letak modal yang tinggi lah di awal-awal ni. So yang mana yang macam baru lagi, macam saya dulu, saya tak letak modal yang banyak pun. Saya dah expect dah awal-awal saya akan loss dalam RM1,000 ke RM2,000 untuk modal saya belajar. So untuk awal-awal ni kita nak belajar, kita kena set lah kita akan loss. Tapi kalau boleh tak payahlah. So awal-awal tu modal tak perlu pun tinggi. Maksimum RM2,000. Saya dulu pun bermula dengan RM2,000 je. So dari situ kita dapat grow kita punya modal lah. Okey, yang pertama kena ada goals, yang mana kalau kita kita kena set berapa kita, sebab dalam saham ni kita kena set berapa income trading. Contoh kita nak dapatkan RM10,000. So daripada RM10,000 sehari berapa kita nak kena capai. Mungkin bila contoh kita masuk counter tu dah sampai dah contoh target kita 3% contoh. So kita easy lah. So kena ada goals. Yang keduanya kena ada plan untuk capai kita punya goals tadi. Macam mana kita nak jayakan dapat 3% tu. So kita kena ada tools-tools yang kita kena gunalah. Okey, yang tu mungkin next class lah. Sebab Easy Trade
kita ada aturkan banyak kelas. Kita ada aturkan bulan ni dalam 10 kelas. So ni kelas paling basic dan boleh sertailah kelas-kelas untuk next yang lagi advance lah. Ni pasal asas je. Lepas ni pasal chart, pasal trading view, macam mana kita nak analisa saham dan seterusnya lah. Okey, dan yang ketiga, kena ada disiplin dan istiqamah lah dengan kita punya plan. Bila kita dah tetapkan kita punya plan, kena masuknya bila, keluarnya bila, so kena follow dan kena ada disiplin. Okey, seterusnya. Di dalam saham, ada dua jenis analisis yang biasa kita gunakan. Ada dua jenis analisis yang biasa kita gunakan untuk kita analisa sesuatu counter di bursa. Okey, yang pertama, fundamental analysis, kita panggil FA. Dan yang kedua, technical analysis, kita panggil TA. So shortcut dia FA dengan TA lah. Okey, untuk FA, fundamental, biasanya kita study saham counter tu dengan kita study company tersebut. Kita study pasal syarikat tersebut. Dan salah satu tempatlah untuk kita buat analisa, boleh pergi ke website KLSE Screener, klsescreener.com. So sebagai contoh dekat sini, type counter tu Asia. Okey, Asia, kita search. Okey, ni dia punya pasal company Asia lah. So Asia, kita boleh tengok kat sini dia punya summary. Asia ni, so summary dia, dia bagi tahu kat sini. Asia Group Berhad ni Malaysia based investment holding company. So dia buat airline industry. So dia engage dengan operation of Asia, low cost major business in Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina. So dia bagi summary pasal company tu buat business apa yang terlibat apa semua. Lepas tu website dia. So ni ringkasan lah summary pasal syarikat tu. So dekat sini pun dia ada tulis syarikat ni dalam kategori mana, consumer product dan service, dekat main market, dia punya harga tertinggi 95 sen, terendah 92 sen. Volumenya berapa, volumenya nanti next akan lebih detail lah. Ni 52W adalah 52 weeks. Daripada 52 minggu tu harga dia daripada 51 sen sampai RM1.27. Dan ROE, return of PE, EPS, semua ada kat sini. So kalau kita nak study pasal company tu, ni salah satu website yang kita boleh guna. Dekat bawah ni ada quarter report. So ada quarter report. Quarter report contoh untuk Asia berakhir 31 bulan 3 2021 itu dia loss 700 ni. Agak banyaklah dia loss 767 million. Dan dia punya revenue 298 million. So kita dapat tengok kat sini Asia punya graph. Paling latest berakhir bulan 3 itu dia loss. Yang sebelum tu bulan 12 pun dia loss 2.4 billion. So kita dapat tengok status company ni sihat ke tak sihat. So sebelum ni dia profit. So kalau ni quarter report, setiap quarter report ni setiap 3 bulan dia keluarkan. Kalau nak tengok annual, tekan annual. So annualnya untuk tahun 2021 dia loss juga 700 million. So dapat tengok dia punya revenue berapa. Contoh tahun 2020 dia punya revenue 3.1 B tapi dia loss 5.1 billion. So sebelum ni dia buat profit daripada 2018 dia okey, dia profitable. So 2019 start COVID tu, bila nak start COVID kan, 2019 dah start dah, hujung tahun. So dia dah loss dah. So lagi 2020 dia lagi teruk. So tahun ni 2021 lagi teruk dia punya revenue dan dia punya loss. So kita dapat tahu
syarikat tu status financial dia macam mana, dan ada dividen ke dia bagi. So ni capital change ke, so semua kita boleh tengok kat sini, shareholder change. Dan kalau tengok chart pun boleh kat sini, technical chart. Dia chart lah. Okey, ni salah satu website. Okey, macam saya bagi tunjuk tadi, fundamental analysis, kita study pasal syarikat tersebut, untung ke, rugi ke. So method ni biasanya diguna pakai oleh institution biasanya. Macam institution ni maksud dia company, institution lah yang besar, macam contoh investment company lah, biasanya contoh bank ke. So dia nak invest dekat company ni, biasanya dia tengok fundamental analysis. Dia tengok syarikat tu untung ke, rugi ke, baru dia consider untuk beli. So biasanya fundamental analysis ni tak popular lah di kalangan trader. Trader ni geng-geng kita lah. Ni salah satu, macam saya tunjuk tadi, boleh tengok di KLSE Screener. Okey, yang kedua, technical analysis. Jenis yang kedua untuk kita study pasal counter di bursa adalah technical analysis. So technical analysis ni kita study pasal price, dia punya harga, dia punya volume, trending, MA maksud dia moving average, so Fibonacci, banyak method yang kita boleh guna untuk kita buat technical analysis. Dan salah satu platform yang kita boleh guna adalah TradingView. So boleh tengok dekat TradingView. Dan TA ni kebanyakannya popular di kalangan trader. So kita buat analisis secara teknikal. So kita study chart. Okey, yang ni kita akan cover dekat tajuk yang seterusnya untuk next class pasal TradingView ni. So untuk kali ni saya bagi tahu basic je. So untuk buat technical analysis pasal sesuatu counter, kita boleh tengok dekat TradingView. Okey, saya tunjuklah sikit TradingView. Buka kat sini TradingView. So siapa-siapa yang tak ada lagi account TradingView, boleh tengok dekat group tu ada ni. So sebagai contoh, TradingView buka sign up je. Asia sebagai contoh. Cari counter. Dan dia ada chart macam ni. Dan TradingView ni admin kongsi. Dia ada package untuk 5, boleh buka 5 device. So kami pun berkongsi, so dapat lagi murah lah. Okey, sekejap saya buka. Contoh macam ni lah TradingView. So kat sini lah kita nak lukis ke, ni indicator lah ni. So nak tengok dia punya support ke, kat sini lah kita buat analisis. Banyak ni, banyak method yang kita boleh buat. So volume, so kalau kita onkan volume, dia akan keluar berapa volume hari ini. So yang color-color ni pun ni EMA. So salah satu method juga. Lepas tu moving average, kita tengok 20 ke 50. So tu bahagian teknikal lah. So saya just tunjuk basic saja. Macam mana kita nak buat analisis. Kita salah satu method dia guna TradingView. So boleh register sahaja TradingView. Dan kalau nak jimat boleh berkongsi 5 orang lah. Dia tak silap kalau 5 orang berkongsi itu saya bayar dalam 200 lebih je. Okey, so setakat tu untuk saya punya part. Ada nak tanya? Ada nak tanya ke? Tak dengar? Ada 4 nama kat situ, so jika ada siapa yang berminat dan so berjumpa dengan penang buka lah. Ke ada cakap dengan orang lain tu?
Okey. Saya punya part dah settle. Saya pass kepada kawan saya untuk sambung. Silakan. Okey, saya sambung untuk part kedua lah untuk malam ni. Okey, kita mula dengan ada pertanyaan tadi yang pasal trading view tu rasanya. Kongsi macam mana dia tak perkongsian, betul. Ada masukkan chat tu, betul. Ada tanya pasal perkongsian tu. Okey, jap. Kongsi macam mana tadi? Okey, maksud dia trading view dia, okey saya buka jap. Trading view. Okey, trading view dia kalau nak register, dia kalau trading view ni dia ada package. Trading view, okey, jap saya Google. Dia ada package yang boleh subscribe. Contoh sekejap. Dia kalau package kita subscribe, okey ni dia punya package. Basic free, kalau yang free free lah. Dan dia limit lah kita punya features yang kita boleh pakai. Biasanya free ni kita punya chart tu akan delay 15 minit. So akan delay 15 minit. Dan ada boleh guna 3 indikator tak silap saya kalau yang free ni. So yang pro harga dia 155 USD per year. Kita dapat guna 5 indikator. Dan 2 chart. So adalah dia punya masing-masing dia punya benefit kan. Dan antara yang kita orang ambil lah yang premium. Premium sorry, terputus tadi. Kat mana tadi? Saya sambung. Okey, yang trading view. Ni antara package untuk trading view. Ada basic, pro, pro plus, premium. Yang saya bagi tahu tadi untuk premium. Premium tak nampak tu, tak share screen tu. Okay. Slide tak nampak slide tak nampak. Okey, jap. Okey, nampak? Okey, nampak. Okey. Saya bagi tahu tadi untuk trading view ada basic, pro, pro plus, premium. So yang saya bagi tahu tadi share 5 orang tadi yang premium. Premium ni dia boleh view dekat 5 device. So yang premium ni kalau subscribe 599, kalau darab 4 dalam 2396 bahagi 5, sepatutnya dia ada promosi lagi sepatutnya ni rasanya. Rasanya kita tak boleh dapat murah lagi rasanya. Biasanya kalau package ni yang premium kita guna dulu trial sebulan. Nanti dalam sebelum habis tu dia akan offer promo dia. Promo dia. Dia dalam 1000 lebih macam tu lah dia akan jadi untuk setahun punya langganan. Setahun tu dalam RM1000 lebih je. So seorang dalam 200 lebih je. Ni. Yang package premium. Admin pun ada buka thread dekat Telegram untuk yang nak berkongsi. Boleh search balik. Siapa-siapa yang nak berkongsi akaun di TradingView boleh searchkan balik, boleh naikkan balik. So dah ada dah rasa yang berkongsi. So antara yang termurah jugalah. RM200 untuk setahun murah lah untuk chart kita pakai di TradingView tu. Okey, setakat tu saya pass kepada partner saya. Okey, untuk sesi kedua saya sambung masih asas saham lagi.
mengenai jenis-jenis orang yang main saham ni lah. Kita nak tengok dalam market ni berapa jenis orang. Okay. Secara general dia ada dua jenis orang yang di dalam market. Satu adalah traders. Traders ni adalah dia banyak menggunakan technical analysis lah. Dia akan banyak guna technical analysis dan banyak main short term. Banyak main beli hari ni ke jual, beli hari ni jual esok, kadang 2-3 hari dan sebagainya lah. Dia banyak main short term. Tu kita panggil traders lah. Memang totally guna technical analysis. Okey, untuk jenis orang yang kedua adalah investors. Investor ni dia banyak menggunakan fundamental analysis lah. Dia akan kaji company tu. Company ni boleh pergi sampai mana, contoh. Dia akan biasanya banyak yang jadi investor ni adalah institution, banking dan investor lah. Yang biasanya jenis kedua ni dia akan main long term lah. Jangka masa panjang lah untuk trade itu. Okey, seterusnya kita pergi ke jenis-jenis traders yang ada dalam market. Okey, next slide. Okey, jenis-jenis traders yang ada. Okey, yang pertama adalah scalpers. Scalpers ni adalah geng-geng yang main runcit-runcit. Dia main kecil-kecilan saja. Beli dan jual dalam masa yang singkat. Tengok chart pun chart yang pendek saja. Dekat contoh trading view, dia tengok 5 minit, dia tengok 10 minit, dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Scalpers, dia panggil. Game traders ni dia main short term lah. Betul-betul short term. Beli, jual, beli, jual. Ni agak kalut sikit lah. Kalau yang ni, dia akan kena betul-betul mengadap. Okey, kemudian yang kedua, jenis traders yang kedua adalah dia panjang sikit masa dia. Okey, dia panggil day traders, dia beli pagi, dia jual petang. Kadang esok pula beli pagi, petang dia jual. Biasanya sehari lah. Day traders ni dia akan main sehari tu ya. Dia beli, dia jual dalam masa sehari. Okey, jenis traders yang ketiga, kita ada contra traders. Contra traders ni panjang sikit masa dia. Dia akan beli, dia akan masa dia antara sehari ke 3 hari biasanya. Mungkin dia beli hari ni, dia jual esok, ataupun dia beli hari ni, dia jual lusa. Contra traders ni dia lebih panjang daripada day traders tadi, tapi dia dalam kategori singkat lagi masa dia. Okey, untuk yang keempat, swing traders. Swing traders ni dia akan panjang sikit. Dia akan beli dan jual daripada beberapa hari. Dia akan hold beberapa hari sehinggalah seminggu. Okey, dia beli. Okey, kadang-kadang ada counter yang dia beli. Lepas seminggu baru dia jual. Harga naik, dia baru jual. Okey, itu adalah swing traders. Yang kelima, kita ada position traders. Position traders ni dia panjang lagi masa dia. Dia akan beli dan jual tu dalam beberapa minggu, beberapa bulan, ataupun mungkin dia akan hold selama setahun. Satu-satu counter tu lah. Okay, ni masanya agak panjang lagi. Agak panjang lah. Dan okey, yang seterusnya, yang keenam, trend traders. Yang jenis, dia beli dan dia jual tu boleh makan masa bertahun-tahun. Mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun dan sebagainya lah. Okey, bila kita dalam saham ni, semakin kita positionkan diri kita tu, bila kita main yang long term, maksudnya kita perlu ada holding power lah. Yalah, bila contoh dia beli, tahun depan baru jual. Dia akan modal tu akan tertanam kat situ lah. Selagi kita belum jual lah. Dia bergantung pada modal jugalah. Dia panggil holding power dalam saham. Okey, itu mengenai 5 jenis lah. 5 jenis traders yang ada dalam market.
Okey, kita pergi kepada yang tadi, yang 3 jenis pelabur yang main betul-betul long term. Okey, ada yang pertama kita ada institution. Institution ni macam TH, bank, CO. Yang biasanya institution ni modal dia besar. Modal dia biasa juta-juta lah, modal yang besar. Dan bila dia membeli sesuatu counter tu, dia akan mempengaruhi harga saham di counter tu. Sebab dia sekali masuk, dia dam besar. Dia akan mempengaruhi harga sesuatu counter tu lah. Okey, yang kedua, kita ada retailer. Retailer ni jenis yang modal kecil. Modal pun kecil. Okay, ada yang baru-baru nak start, ada yang main yang singkat. Yang jenis geng-geng runcit, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Beli pun sikit-sikit, lot pun tak banyak. Jadi bila geng-geng retailer ni, bila dia membeli, dia tidak mempengaruhi sangat harga sesuatu counter tu. Sebab dia beli pun tak banyak kan. Yang beza dengan tadinya institution tu, bila dia membeli dengan volume yang besar, dia akan mempengaruhi harga di counter tu lah. Okey, dan yang ketiga adalah foreign, iaitu pelabur-pelabur luar lah. Okey, itu adalah mengenai 3 jenis pelabur yang ada. Okey, seterusnya dalam kita bermain saham ni, how to become the good traders. Macam mana kita nak jadi seorang traders yang baik lah. Apa skill-skill yang kita perlu ada? Okay, pertama sekali, untuk jadi traders, kita kena improve chart reading skills lah. Kita kena banyak baca, lepas tu belajar, lepas tu kita kena dapatkan knowledge mengenai, kalau chart macam ni, apa akan jadi macam tu. Dan cara kita membaca chart ni kita kena tingkatkan, kena selalu tengok lah. Benda ni kita kena selalu tengok dan kena banyak belajar lah. Itu yang cara yang pertama. Yang kedua, kena banyak praktikal, kena boleh dikatakan hari-hari lah, kena mengadap juga hari. Kita set, contoh kalau yang busy sikit, kena set berapa lama masa kita boleh dalam sehari tu. Mungkin sejam sehari, ataupun mungkin kalau yang nak full time ke, dia akan banyak sehari. Dia kena hari-hari tengok lah. Chart ni kena hari-hari tengok. Lepas tu, kena hari-hari kita study chart tu. Chart tu bull ke, run ke. Itu adalah istilah yang biasa dalam saham lah. Kalau yang baru mungkin tak biasa dengar, tak apa. Kita akan pergi kepada maksud-maksud istilah yang biasa digunakan dalam saham ni lah. Okey, sebelum istilah tu, sebelum tu, fakta dia bila bermain saham ni, untuk orang-orang yang betul-betul barulah, saham ni adalah tempat yang boleh buat untung kalau kita bermain dengan cara yang betul. Tapi ramai juga yang rugi. Sebab kalau kita tengok statistik, 90% orang-orang yang bermain saham ni adalah rugilah. Terutamanya yang banyak rugi adalah geng-geng retailer, yang geng-geng runcit ni. Sebab dia banyak terikut dengan orang, ada yang geng-geng baru. Geng-geng retailer ni biasanya banyaknya dimakan. Dalam market ni dimakan oleh geng-geng institution tadi, yang geng-geng yang modal besar yang tadi. Jadi nak kena betul-betul kena fahamkan dan tingkatkan skills dan cuba bermain dengan cara yang betul. Sebab ramai, kalau tengok statistik tu memang ramai yang rugilah bermain saham ni. Dan hanya 5% sahaja yang buat untung dalam saham ni. Dan kita cuba positionkan diri kita supaya kita berada dalam golongan 5% yang buat untung tadi dalam saham. InsyaAllah. Kita pergi untuk slide selanjutnya. Kalau dia ada istilah-istilah yang kalau
betul-betul baru dalam saham ni, mungkin tak familiar dengan istilah-istilah yang biasa digunakan, dan istilah-istilah ni adalah penting lah, sebab dia menerangkan kalau kita tak faham basic terminologis ni, bila orang cerita ataupun orang bagi mengajar ke kita akan payah nak faham lah. Okey, kita pergi yang pertama. Istilah yang pertama, bullish. Okay, bullish. Bullish ni adalah price menaik. Okay, dia diambil daripada perkataan bull. Bull tu merujuk kepada lembu lah. Kalau BSKL tu kita nampak ada patung lembu tu kan. Okay, patung lembu tu menunjukkan price menaik. Sebab lembu ni bila dia menanduk, dia akan menanduk ke atas. Okay, sebab tu dia diambil bullish ni, price menaik ni diambil daripada lembu lah. Sebab lembu ni dia nature dia akan menyondol ke atas. Okay, tu adalah bullish, menunjukkan price menaik. Baguslah, konten bullish ni baguslah. Okay. Okay, lepas tu ada istilah yang kedua adalah yang berlawanan dengan bullish tadi adalah bearish. Bearish adalah price menurun. Bearish ni diambil daripada asal dia adalah bear. Bear ni adalah beruang. Beruang ni nature dia adalah bila dia tangkap sesuatu benda, dia akan jatuhkan ke bawah. Sebab tu dia diambil perkataan ni, bearish ni, price menurun, diambil dengan istilah disebut bearish. Maksudnya price menurun. Okey, yang ketiga, open ataupun open price. Open price ni adalah harga dibuka. Kalau kita di Malaysia ni, di BSKL ni adalah pada pukul 9 pagi. Market dibuka. Okay, tu dia panggil open price. Open. Lepas tu yang keempat, close. Close price. Close adalah harga bila bursa tutup pukul 5 lah. Bursa tu akan tutup pukul 5. Okay, dalam saham, kalau yang betul-betul bagus, okay, dia bukan 7 hari seminggu, dia hanya hari bekerja, dan masanya market dibuka 9 pagi sehingga 5 petang sahaja, market yang dibuka. Okay, istilah yang kelima, low. Low ialah harga terendah pada hari tersebut. Contoh, hari ni harga terendah dia, okay, dia panggil low. Okay, lepas tu dia ada istilah high. High itu adalah harga tertinggi hari tersebut. Okay, istilah dia adalah high. Harga tertinggi hari tersebut. Lepas tu, nombor 7, change. Change itu adalah perubahan harga close hari ini tolak dengan harga close semalam. Itu dipanggil change. Yang ke-8, lot. Lot ni adalah satu lot adalah ada 100 unit dalam tu. Satu lot tu ada 100 unit. Kalau orang cerita, okay, dia beli 1000 lot. Maksud dia 100,000 unit lah dia beli tu. Okay. Kemudian ke-9, volume. Volume ni adalah berapa lot yang dijual beli pada hari tersebut. Volume adalah berapa lot yang dijual beli pada hari tersebut. Okay. Yang ke-10, volatility. Volatility ni adalah naik turun chart. Semakin banyak naik turun chart tu, chart zigzag tu, semakin volatile lah chart tu. Okay. Kemudian yang ke-11, buy. Buy ialah berapa harga tertinggi orang sanggup beli dari kita. Buy. Maksudnya, okay, buy tu lah berapa harga tertinggi orang sanggup beli dari kita, share tu. Yang terakhir, sell. Berapa harga terendah orang sanggup jual pada kita. Kalau kita nak beli, kita kena tengok kalau dekat trending view, okay, dekat M+ tu dia akan ada buy dengan sell. Okay. Sell tu adalah berapa
harga terendah orang sanggup jual pada kita. Maksud dia kita boleh beli dengan harga tu lah. Okey, itu adalah 12 basic terminologies yang biasa disebut oleh trader-trader lah bila bermain saham ataupun bila orang mengajar mengenai bermain saham lah. Okey, kita pergi ke gambar yang sebelah tu. Itu adalah dipanggil candlestick. Candlestick, kalau kita perasan yang saya cerita tadi, kalau dia candle tu dia ada petak. Dia ada petak. Okey, yang kita tengok yang candle warna hijau, bullish candlestick tu warna hijau. Okey, kalau perasan dia ada tulis open. Open kat bawah, maksud dia harga dibuka pada pukul 9 tu adalah pada open tu. Harga dekat bawah tu. Dan close yang kat atas tu adalah harga bila bursa tutup. Bila market tutup, harga dia tinggi. Sebab tu dia panggil bullish candlestick ni. Maksud dia harga dibuka lebih rendah daripada harga dia tutup. Jadi untunglah siapa yang beli bawah tu, jual kat atas tu untunglah. Dia bullish candlestick. Dan kalau perasan dekat bawah tu dia ada tulis low. Low tu adalah harga terendah pada hari tersebut. Sebab saham ni dia punya chart dia akan turun naik. Dia akan turun naik kan. Harga paling rendah dia adalah dekat low tu. Dekat echo dia dekat bawah tu. Dan harga paling tinggi dekat high tu. Dekat echo yang ke atas high. Itulah harga yang paling tinggi. Ni untuk bullish candlestick. Candle ni akan biasa kita akan tengok dekat trading view ke. Kita akan tengok candle-candle macam ni lah. Kita pergi yang sebelah. Bearish candlestick. Open. Open dia dekat atas. Dia beza satu je. Open dia ke atas. Close dia di bawah. Open, maksud dia market dibuka. Harga dia adalah di atas tu. Dia harga tu lebih tinggi daripada market yang ditutup. Close. Itu adalah harga bila ditutup. Harga dia di bawah. Kemudian low tu adalah harga yang paling rendah pada hari itu. Sama juga dengan yang candle tadi. High itu adalah harga paling tinggi pada hari tersebut. Untuk ini dipanggil bearish candlestick kerana harga buka open tu lebih tinggi daripada harga ditutup lah, harga close tu. Sebab tu dia harga bearish candlestick lah. Itu adalah serba sedikit mengenai basic terminologies yang biasa digunakan di dalam saham ni lah, dalam counter dan sebagainya. Kita pergi untuk slide seterusnya lagi. Next slide. Untuk next slide, saya cerita sikit mengenai level-level traders yang ada lah. Dia ada beberapa level lah traders yang ada dalam market. Level-level traders, daripada 0 hingga 5 tahun, dia panggil newbie lagi lah. Masih baru, 0 hingga 5 tahun. 4 tahun pun dikira newbie dalam saham. 5 hingga 10 tahun dia panggil amatur. 5 hingga 10 tahun dia panggil amatur lah. Kalau 10 ke 20 tahun dipanggil experience, berpengalaman. Kemudian bila lebih 20 tahun dipanggil veteran dalam saham. Kalau dalam saham ni antara yang mempengaruhi adalah keadaan market lah. Ekonomi tu gawat ke ataupun kegawatan ke recession. Biasa kan
kegawatan ni kalau di Malaysia pun dalam 10 tahun sekali berlaku. Sebab itulah kalau geng trader yang baru main saham daripada 0 ke 5 tahun tu mungkin dia tak pernah jumpa kegawatan. Jadi dia tak pengalaman dia tu tak banyak lah mengenai, sebab bila contoh kegawatan mungkin saham tu akan merudum kan, akan jatuh. Jadi geng yang dah main saham 10 ke 20 tahun, okey, dia dah ada pengalaman. Kalau contoh dia dah main 20 tahun, dia dah ada mungkin 2 kali dah dia jumpa kegawatan ekonomi. Jadi dia dah kemahiran dia tu, skill dia tu dan pengalaman dia tu adalah lebih lah berbanding dengan yang baru main 4-5 tahun. Okey, itu adalah level-level trader yang ada lah. Okey, kita terangkan sikit untuk newbie tadi. Satu dia untuk trader yang 0 ke 5 tahun untuk newbie. Satu, dia menggunakan modal yang sedikit lah. Lepas tu dia tengok trend untuk dapatkan experience. Sebabkan modal dia sedikit, dia perlukan dia senang repair lah. Kalau dia loss pun mungkin tak banyak lah, sebab dia modalnya adalah sedikit. Dan untuk trade ni, kalau yang betul-betul baru, hari ni baru masuk kelas, baru dengar dan baru nak trade, maksimum modal yang tim Easy Trade cadangkan maksimum adalah 2,000 sahaja untuk permulaan. 2,000 ni pun adalah sebagai modal kalau terbakar pun tak apa, macam tu. Sebab modal permulaan ni yang baru nak belajar untuk trade saham, dia akan ada kadang rugi, kadang nampak macam nak untung, boleh-boleh rugi. Dia panggil modal untuk pembelajaran. Jadi 2,000 ni kita letak, kalau rugi pun tak apa. Ini adalah juran pembelajaran dalam saham lah. Jadi jangan bermula banyak modal dan jangan sesekali buat loan. Kalau buat loan 100,000 ke 200,000, okey, dan buat main saham memang mengundang bahayalah. Kalau rugi sudah jatuh di tipe tangga lagi lah. Okey, itu untuk newbie. Okey, untuk yang lain pun macam yang dicerita tadi lah. Dan cuma saya nak tekankan, kalau yang betul-betul baru, maksimum bermula dengan 2,000 sahaja. Kalau contoh tak ada 2,000, ada 500, okey, boleh 500 je lah. Tak perlu banyak. Yang penting kita nak asah kita punya skills dalam kita tengok chart, kita nak asah skill kita. Lepas tu nak mahirkan, yalah, nak klik sana klik sini, nak tengok trading view macam mana, nak baca satu-satu counter tu sama ada akan buat untung ataupun rugi akan macam mana dan sebagainya lah. Okey, itu sahaja daripada saya mengenai asas saham untuk sesi kedua, dan diharap dapat memberi manfaat untuk trader-trader semualah. Okey, wallahu alam. Okey, terima kasih. Kami buka soalan, kalau ada nak tanya dekat mana tak faham ataupun apa-apa soalan, boleh kemukakan dan kami cuba jawablah. Ada apa-apa soalan boleh tanya, tak faham dekat mana tadi ataupun tak jelas dekat mana, ataupun kalau tak nak tanya kat sini, kat grup Telegram pun kalau dah join, semua dah join, boleh tanya dekat Telegram juga. Admin akan reply dekat situ lah. Dan feedback pun boleh bagi jugalah. Dari sudut pengajaran tu laju sangat ke ataupun slow sangat ke, untuk kita tambah baik untuk next pengajaran kita lah untuk saham ni.
Betul. Boleh bagi tahu sebagai feedback bermanfaat ke, poin-poin senang faham ke, ataupun nak minta ulas pasal tajuk apa-apa ke, boleh bagi tahulah. Kami sudi berkongsi apa-apa yang kami ada, kami sudi berkongsi, kami sudi share lah apa-apa ilmu yang kami ada, kami sudi share untuk manfaat semua. Okey, ada satu pertanyaan dekat chat. Wang, saham ni boleh diwariskan tak pada keluarga jika berlaku kematian? Okey, setakat yang saya tahu, kalau CDS account tu macam yang setahu saya lah, CDS account kalau M+ ke UOB ke, kalau Rakuten tadi tak boleh. Rakuten tu dia account, kita tumpang account Rakuten. Kalau kita buka account CDS atas nama kita, kita boleh wariskan. Setahu saya lah, kalau M+ tu kita buka, sebab M+ tu kita buka details dia agak detail lah. Dia nak kita punya IC, bank account, dan memang account tu kita buka atas nama kita. Dan biasanya setahu saya account tu boleh diwariskan kepada, kalau contohlah dalam account tu ada berapa-berapa ribu yang kita ada, dan contohlah kita tak minta kan, kalau contoh kita mati mengecut, account tu boleh diwariskan setahu saya. Dia harap menjawab soalan lah. Okey, ada lagi soalan? Saya rasa semua mungkin dah expert ni. Kalau ada yang sama-sama, kalau ada yang betul-betul newbie, jangan malu, tanya je. Cakap saya tak faham langsung lah malam ni, tak apa. Saya bagi video, nanti kita akan emailkan video kepada yang dah buat pembayaran. Nanti kalau tak faham boleh revise, boleh study balik lah. Dan untuk kelas-kelas akan datang pun, kalau boleh join sekali lah. Sebab ni pun untuk projek derma kan. Projek derma, kita punya van, kita punya Alphard, kita nak jadikan van jenazah, dan harap-harap apa yang kita dermakan ni jadi saham kita. So selagi Alphard tu diguna pakai oleh tim yang buat itulah yang van jenazah tu, selagi diguna pakai, so kita punya derma tu, selagi tu kita dapat pahala. Ni salah satu sedekah jariah lah. So amin, insyaAllah. So kita mati pun dia tetap mengalir. So untuk projek ni kalau boleh, walaupun tak dah tahu ke pasal tajuk ni, so disarankan menderma jugalah untuk kita punya saham akhirat jugalah ni. Dan pihak-pihak kami pun tak ambil bayaran apa-apa kami buat kelas ni. Semua kami dermakan untuk projek van jenazah ni. So semua boleh join jugalah untuk kelas. Kita ada setup bulan ni 10 kelas kita setup. So kita dah listkan tajuk-tajuk yang berkenaan. Contoh malam ni pasal basic, lagi 2 hari pasal chart, lepas tu pasal trading view dan M+, lepas tu pasal macam mana kita nak baca chart guna indikator yang free yang kita boleh guna, dan banyak lagi lah sampai ke 26 hari bulan tak silap saya pasal kripto lah. Kripto ni pun menarik juga. So boleh join je kelas-kelas yang kita sediakan. Dan syarat dia menderma minimum RM10. Syarat dia menderma minimum RM10 saja, dan boleh join kelas. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa saya sudahi setakat tu lah. Okey, Tuan, macam saya yang newbie ni, jenis-jenis trader yang mana satu saya nak pilih? Terpulang kepada masing-masing. Macam saya, mungkin saya ada spend
biasanya lah apa yang saya belajar, kalau modal kita tu tak besar, mungkin kita tak payah asingkan modal kita tu banyak. Contoh modal kita RM2,000, RM2,000 ni kita fokus dekat satu ataupun dua kaunter je, maksimum dua pun dah banyak dah tu. So kalau modal kita lebih sikit 5 angka contoh RM10,000, bila kita dah growkan, mungkin kita boleh bahagikan 70-30. 70 kita nak main untuk short term. Mungkin kita beli minggu ni, minggu depan jual contoh. 70% kita asingkan untuk short term. Lagi 30% kita asingkan yang untuk long term. Contoh saya bagi counter D-Nex. Kita dah study. Kita masuk daripada bawah lagi D-Nex ni. Contohlah. Kita tengok dia punya chart. Kita nampak company D-Nex ni ada potensi untuk pergi lagi jauh. Kita pun asingkan kita punya modal tu contoh. Kita ada modal RM10,000, kita ambil RM3,000 contohlah. Depends pada masing-masing lah punya strategi. Contoh kita ambil RM3,000, kita nak letak dekat bawah lagi. Kita masuk awal lagi. Sebab kita nampak company ni ada boleh pergi jauh. Kita tengok dia punya company pun, CEO pun boleh pergi jauh. Dia punya ada visi, misi apa semua. Kita letak awal-awal. Biarlah dia nak turun naik, kita tak ada emosi. Memang kita target, kita nak main long term. Contoh, lagi setahun kita nak jual. Mungkin kita beli daripada 15 sen, kita nak jual RM1 lebih. So D-Net dah pernah capai RM1 lebih tahun ni kan. So memang kita dah expect dah, kita study counter ni, kita beli daripada harga daripada bawah. Dan berapa persen tu? 15% sampai RM1 tu berapa persen tu? Daripada RM3,000 tu mungkin dah jadi belah-belah ribu dah. Berapa persen tu tak tahu tu. So agak berbaloi lah kalau kita nak main long term pun. Sebab kita tahu dia punya counter ni berpotensi setakat mana. Dan kita spend juga sebab kalau saya tak boleh nak tunggu long term gitu. Saya tak boleh, tu saya kata depends pada orang. Mungkin saya tak boleh nak tunggu lama macam tu. So saya pun kena spend juga saya punya modal untuk bermain yang short term. Sebab saya ada dalam grup kan, kita ada dalam grup Easy Trade ataupun kita ada dalam grup bersama kawan-kawan kita yang sentiasa cucuk ni. So dia ada share. Dia dah profit 50%, 30%, 10% contoh. So kita ni jenis orang muda, kita tak boleh tengok. So takkan kita nak, saya duduk dalam D-Nex, tak ada modal dah. So saya ada spend juga saya punya modal 70% untuk saya main short term. So untuk counter-counter yang kita rasa kita nak hit untuk short term lah. Saya rasa counter ni contoh hari tu kan, counter yang trending apa tu? Yang boleh pergi RM4 hari tu tak ingat dah. Itu contohlah. Kita spend. So dalam seminggu kita beli, kita jual. So kita kena spend juga. So depends kepada masing-masing punya strategi. Kalau saya prefer macam tu lah. Saya bahagi saya punya modal untuk short term dan long term. So dua-dua pun saya dapat main. Long term pun ada, short term pun saya ada. So kalau kawan-kawan sembang tu, dia dah profit. So kita pun ada juga. So tu saya punya pendapat lah. Depends pada masing-masing. So kalau kategori saya tadi tu, yang short term tu saya punya trader tu kita panggil trend trader lah, ataupun position trader. So yang short term punya tu, saya main swing. So divide 70% main swing, lagi 30% tu untuk bertahun-tahun punya. Okey, itu saya punya pendapat lah. Ya, dia okey. Satu lagi, saya tambah sikit mengenai nak positionkan dekat mana. Okey, kalau perasan tadi yang saya ceritakan mengenai jenis-jenis traders tu, kalau nombor 1, 2, 3, scalpers, day traders, contra traders. Tu dia dikategorikan sebagai short term players lah. Short term players ni dia akan stressful, risky dan dangerous lah. Sebab tu biasanya kita kalau modal tak besar kita spend sikit je. Kalau kita nak main pun kita spend sikit dulu. Sebab kalau kita contoh scalpers beli jual ni, dia risiko dia tinggi sikit.
Sebab kita beli masa yang singkat. Dan kita stres, kita kena mengadap benda tu. Dia bergantung juga kepada masa yang kita ada. Mungkin kalau jenis orang yang mungkin dia full time, memang kerja dia tengok chat je. Okeylah, dia main day traders ke, dia main scalpers ke, dia tengok je chat tu. Kalau jenis mungkin orang bekerja ke, masa tak ada, mungkin dia kena pergi kepada long term lah. Dia kena pilih counter-counter yang long term. Okey, kalau yang nombor 4, 5, 6 tadi, swing traders, position traders dengan trend traders tu, dia dikategorikan sebagai long term players, more easier, less stress dan kena banyak bersabar lah. Macam tadi lah. Okay, dia cerita kalau contoh kita beli satu counter yang makan tahun baru nak jual kan. Kawan-kawan ni hari-hari dalam channel ni ni counter ni buat untung, yang ni buat untung dengan counter yang ni. Jadi cadangan kita pun untuk permulaan ni boleh bahagi juga. Bahagi tadi lah 70-30. Dan untuk satu, untuk orang baru dia pun boleh merasalah apa skill dia kena ada untuk short term, kalau long term macam mana, dan pemilihan counter dan sebagainya lah. Tu untuk position kan lah. Dan yang paling penting juga yang tadi, kalau perasan nak kena, kalau contoh bermula dengan 2,000, jangan racik banyak sangat lah. Contoh 2,000, kita beli counter ni sikit, counter ni sikit, counter ni sikit, sampai 10 counter contoh. Tak perlulah. Hanya beli 1 ke 2 counter sahaja. Dan bila kita beli 1 ke 2 counter, hari-hari memang kita duduk study je counter tu. Kita dah tahu dah dia punya perangai dia. Dia setiap chart ni, setiap counter dia ada perangai dia. Dan sebab tu ada setengah orang traders ni, bila dia main satu-satu counter, dia tak tinggal counter tu. Dia dah faham lah perangai counter ni. Dia dah naik macam mana, cara sebelum dia turun macam mana. Kita nak kena familiar kan dengan perangai satu-satu counter tu lah. Kita fokus. Sebab tu kita cadangkan beli 1 ataupun 2 counter dan study betul-betul pasal counter tu. Harap menjawab pertanyaan tadilah. Okey. Ada lagi soalan? Buka pada soalan kalau ada nak tanya. Kalau tak ada, kita nak end kita punya perkongsian malam ni. Okey, tak ada Okey, so kami end kami punya perkongsian malam ni. Okey, terima kasih kepada yang join malam ni. Harap ilmu yang bermanfaat. Boleh share kepada kawan yang lain. Dan kalau boleh join sekali untuk next class yang kami conduct. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.